Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pengacara Majlis Program Akademik Nilam Siri 6, para guru, rakan-rakan dan para penonton sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ini akan membuat perbincangan tentang research-based learning. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu penyelidik sekolah saya yang akan bersama-sama membentangkan hasil kajian kami, iaitu saya Nur Adamlatul Rada binti Sarizan, rakan saya Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi dan Faisal Kaisarah binti Khairul Amin. Kami dari Sekolah Kebangsaan Gua Lobak, Padang Serai Kedah. Berdasarkan template tersebut, kajian kami adalah berdasarkan tema kemasyarakatan bersempena tema untuk program akademik Nilam Siri ke-6 pada bulan ini. Maklumat kajian RBLSK Gua Lobak. Tema kemasyarakatan, tajuk maklumat setempat penempatan Kampung Perak Batu. Tempoh kajian dan mata pelajaran RBL SK Gua Lobak. Tempoh kajian 1 hingga 10 Mac 2022. Mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Nama penyelidik Nur Adamlatul Rada binti Sarizan, Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi, Faisal Kaisarah binti Khairul Amin. Idea keseluruhan DSKP, bertutur dan menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Idea utama, standard pembelajaran, bertutur dan menguraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Idea kecil, tajuk pilihan, maksud sejarah Perak Batu, lokasi, Kota Parlimen dan Dun Negeri Kedah, pengurusan urus takbir kampung, kemudahan dan prasarana, kegiatan ekonomi. Fokus kajian objektif, menguraikan sejarah kampung Perak Batu, menganalisis lokasi perkampungan Perak Batu, menyatakan pengurusan JKK urus takbir kampung, menyenaraikan kemudahan dan prasarana yang terdapat dalam perkampungan Perak Batu. Soalan kajian RBL. Uraikan secara terperinci sejarah kampung Perak Batu sekurang-kurangnya dari 2 sumber berbeza. Jelaskan beserta contoh bukti tentang lokasi kampung Perak Batu. Menyatakan pengurusan JKK kampung Perak Batu. Merincikan kenal pasti 6 kemudahan dan prasarana yang terdapat di persekitaran kampung Perak Batu. Menyatakan kegiatan ekonomi penduduk kampung Perak Batu. Saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Hanan Humairah binti Muhammad Kushairi untuk menerangkan hasil kajian kami dengan lebih lanjut tentang kampung Perak Batu. Dipersilakan. Saya, Nur Hanan Humairah, akan menjelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan yang telah kami buat berkaitan kampung Perak Batu. Soalan kajian pertama ialah huraikan secara terperinci sejarah kampung Perak Batu, sekurangnya dari 2 sumber berbeza. Maksud sejarah Perak Batu, ramai daripada yang tidak pernah tahu apa itu Batu Perak. Batu ini mempunyai sejarah yang besar antara Kedah dan Pulau Pinang. Batu Perak sebenarnya adalah batu sempadan antara Pulau Pinang dan Kedah. Batu ini berada di 3 lokasi di seberang perai. Batu Perak yang pertama kali dibina berada di Pulau Pinang Tunggal, Pulau Pinang. Dahulunya batu ini menjadi batu sempadan antara British dan Siam. Ikuti kisah yang dipetik dari zaman Pinang Tunggal British. Maksud sejarah Perak Batu. Sewaktu Sultan Kedah menyerahkan Pulau Pinang pada 1786, seberang perai masih lagi berada di bawah Kesultanan Kedah. Tujuan utama menyerahkan Pulau Pinang adalah supaya pihak syarikat Hindia Timur British melindungi Kedah daripada serangan kerajaan Siam dan juga Burma. Walau bagaimanapun, apabila Kedah diserang oleh Siam pada 1821, Sultan Kedah berasa amat kecewa kerana pihak British langsung tidak membantu. Baginda telah melakukan sekatan kepada Pulau Pinang di samping mengarahkan serangan kepada kedudukan British di Pulau Pinang melalui muara Sungai Perak. Batu Perak ini terletak di kampung Bukit Semetul, Pinang Tunggal dan menjadi batu tanda sempadan antara negeri Kedah dan Pulau Pinang. Sempadan pembinaan batu sempadan tersebut salah sebuah kampung di sebelah Kedah telah dinamakan sebagai Kampung Perak Batu. Yang menjemput rakan penyelidik saya iaitu Kaisarah binti Khairul Amin untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian kedua dan soalan kajian ketiga.
Saya Kisah Kesara binti Khalil Amir akan menjelaskan lebih lanjut tentang soalan kajian kedua dan soalan kajian ketiga. Soalan kajian kedua ialah jelaskan beserta contoh bukti tentang lokasi kampung Kerat Batu. Soalan kajian ketiga ialah menyatakan pengurusan JKKK Kampung Kerat Batu dan beserta contoh bukti tentang lokasi Kampung Kerat Batu. Ironisnya, Bukit Tunggal yang mempunyai nama seakan Pinang Tunggal telah menjadi tempat untuk pihak British meletakkan batu tanda sempadan berinskripsi ke akhir. Pada waktu itu, sempadan seberang perai atau Provins Wellesley adalah menggunakan Sungai Muda dan juga Sungai Krian sahaja dan melibatkan negeri Kedah yang terletak di bawah naungan Kerajaan Siam. Sebenarnya, tanah ini telah diberikan oleh Kesultanan Perak selepas perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Kawasan itu kini lebih dikenali sebagai Transkrian. Batu terat terakhir ini gagal ditemui kerana Bukit Tunggal sudah tidak lagi wujud dalam peta terbaharu Pulau Pinang. Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Adawiyatul Raudah binti Syahrir Wilson untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian keempat. Antara kemudahan dan prasarana, Balai Polis, Masjid Jamil Darul Aman, SMK Datuk Lela Pahlawan, SK Gua Lobak, Tabika Kemas, Masjid Jami' Ash-Shahidin. Terdapat juga prasarana yang baru disediakan di Kampung Terat Batu iaitu Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu. Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu pada mulanya adalah sebuah dewan orang ramai yang dijadikan penempatan untuk mangsa banjir. Perpustakaan ini terletak berhampiran pekan padang serai dan dikeliling oleh sawah padi. Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Nur Hanan Humairah binti Muhammad Hushairi untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian kelima. Dipersilakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang soalan kajian kelima. Soalan kajian kelima ialah menyatakan keistimewaan aktiviti kemasyarakatan penduduk Kampung Terat. Sebahagian penduduk adalah pesawah dan penoreh letah. Tanaman padi diusahakan oleh masyarakat Melayu di kawasan ini. Agensi-agensi kerajaan memainkan peranan dalam menanam padi adalah Jabatan Pertanian Kuala Muda. Tanaman kelapa sawit. Penggunaan tanah di Mukim Sidang Kanan dinamakan dengan kelapa sawit. Kawasan tanaman kelapa sawit diusahakan anak syarikat Guthrie keluarga berbangsa Cina dan pekebun kecil. Kegiatan ekonomi perniagaan, menjual baju secara borong atau halaman rumah dengan memasarkan kaedah jual atas talian. Dengan mempromosikan di dalam laman sosial, Facebook boleh dibeli secara tunai atau pos. Baju diambil terus dari kilang dengan harga yang murah berbanding harga pasaran. Keistimewaan Kampung Terat Batu. Jabatan Terat Batu. Jambatan yang menyeberang Sungai Muda yang menghubungkan antara Kampung Terat Batu dengan Kampung Pantai Perai. Jabatan ini hanya boleh dinaiki dengan motosikal atau basikal sahaja dan digunakan oleh penduduk kampung sebagai jalan alternatif untuk ke kampung yang berdekatan. Di sebelah kiri ialah jambatan yang asal dan di sebelah kanan saya ialah jambatan yang telah dibaik pulih. Terdapat juga kemudahan lain seperti pembukaan litar motocross di Sidang Kanan dan pertubuhan belia Kampung Terat Batu. Seterusnya, saya menjemput rakan penyelidik saya iaitu Kaisah Kaisara binti Khairil Amir untuk mengupas lebih lanjut soalan kajian ke-6. Baiklah, di sini saya akan memberikan rumusan yang murid akan dapat setelah membuat pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan. Sebelum membuat RBL ini, guru pembimbing kami telah menggunakan modul pembelajaran berasaskan kajian dan penyelidikan yang ditulis oleh Cikgu Nur Afizah binti Abdul Razak, Ikon GPM Kebangsaan tahun 2019. Hasil daripada pembelajaran RBL ini, murid dapat mengenal pasti sejarah perkampungan Kampung Terat Batu, mampu berkongsi maklumat dan menyampaikan isi kandungan kajian dengan berkesan kepada rakan-rakan dan komuniti setempat. Laman sesawang, bahan bercetak dan bukan bercetak, majalah, kajian lapangan, penghargaan, Perpustakaan Desa Kampung Terat Batu, JKKK Kampung Terat Batu, Guru Besar SKJL,
guru-guru dan penyelidik cilik SKGL. Diharap pembentangan kami ini dapat memberi pengetahuan dan maklumat tentang sejarah Kampung Terat Batu. Dan terima kasih pada Puan Siti Nurlila binti Husain, penolong pustakawan S29, penyelia Zon 2 dan Puan Rohiza binti Abdul Razak, pembantu operasi N11 serta warga sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Sekian, terima kasih.